kita dengan tengok kita punya investing.com. Untuk yang first kali kita tengok investing.com, perhatikan di sini investing.com ni lebih kepada kita punya orang kata tempat untuk kita tengok news lah, mostly tengok news, market. Dan first step selalunya sebelum saya start trading ataupun mulakan apa-apa trade, saya akan tengok dulu dia punya calendar. Maksud calendar tu, kita tengok ada news tak dalam waktu-waktu begini kan. So kita tengok dekat sini, semua nampak saya punya chart ni, investing.com ni, saya punya display. Dan kita tengok di sini ada economic news. Nampak tu? Economic news. Di bawah bahagian news dan economic news, kita tekan. Bila kita tekan dan kita lihat di sini, first yang paling penting kalau nak buat nak tengok news adalah kita lihat pada current time ni, nampak tu? Jangan silap current time tu. Jangan pakai waktu Afrika pula. Banyak pakai GMT 8 plus 8. Kena tukar dulu siap-siap sebab nanti takut dia terambil waktu dunia lain. So kita ambil waktu Singapura je. Waktu Singapura lah. Okey, kita ambil waktu Singapura. Buat waktu Malaysia tak ada. Betul lah tu. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ada yang ingat 9.30 start rasanya, ada yang belum masuk. Okey, tak apa. Nanti biarkan nanti dia akan masuk dan boleh tanya baliklah kalau ada apa-apa soalan. Okey, so kita tengok dulu apa hari ni punya event. Event maksudnya apa kita punya perjalanan pada hari ini. Hari ini menunjukkan holiday untuk Jerman punya sektor. Maksudnya negara apa Euro lah kot. Banyak holiday nampak Jerman, Pentecost. Pentecost ni apa pun saya tak sure. Nanti kita search. Macam holiday untuk Canadian dollar pun sama juga nampak tu. Holiday, holiday, holiday. Jadi bila kita lihat dekat sini, kebanyakannya kalau kita nak tahu kuat tak kuat satu-satu news tu, kita perlu lihat dalam bintang tu, nampak 1, 2, 3. Ada 1, ada 2, ada 3. So bintang ni kalau lagi banyak bintang lagi kuat. Tu standard lah. Lagi banyak bintang lagi kuat dia punya news. So kita lihat dekat sini, contoh sekarang pukul 9. So pukul 9 ada USD punya news, FOMC, member Brainerd speaks, okay. Dan pukul yang kita nak tahu selepas ni, pukul 10.30 ada satu news pound yang kuat, nampak tu? Bank of England Government Bailey speaks. Ni bahaya sikit. So siapa-siapa ada position dalam pound tu boleh kena berhati-hatilah, pasang SL yang ketat supaya tak terlajak. So kita dapat tahu yang pukul 10.30 ada news di GBP. Itu satu. Dan pukul 9 dah lepas pun Euro dengan USD. Selepas tu tak ada yang strong. Paling strong adalah pukul 10.30. So kita boleh keep note pukul 10.30 ada news besar. Jadi kita beralih pula dekat kita punya chart. Okay. Sebelum tu saya nak minta pendapat sikit. Nak minta pendapat semua audience dan participant kita malam ni. Boleh tak bagi cadangan? Pair apa yang kita patut lihat? Minta cadangan sikit. Boleh ke? Minta cadangan sikit. Tak apa, tulis je. Pair apa yang rasa-rasa nak tengok kan, ataupun tengah nak trade ke, baru nak trade ke, ada kemusykilan, boleh bagi tahu. So kita ada two-way communication, lagi senang. Wow, gold terus bang. Gold dan USD. Okay, you cut. Okay, jap. Kita ambil satu-satu Okay, banyak. Ramai peminat gold rupanya. Okay, kita buka pada gold. Kita ambil gold. Okay, kalau, alright, kita ambil, boleh tak minta tolong someone dalam audience kita tulis gold dan USD Canada dulu. Boleh tolong ingatkan saya sebab kadang-kadang lupa. Dah banyak sangat analisa kan lupa kan. Okey. Jadi pertama sekali kita tengok pada gold, kita tengok pada time frame yang lagi paling besar, iaitu kalau kita nak trade, kalau saya akan bagi tips sedikit. Siapa nak tahu paling senang nak tengok trend macam mana?
Siapa nak tahu? Sebelum tu saya nak tanya dulu. Kalau nak tahu, saya buka sedikit demi sedikit. Kalau nak tahu, nah, alright, cantik. Jadi, kalau nak tahu dia macam ni. Kita tengok yang paling kanan dahulu, iaitu kita tengok di mana saya punya ni, not. Okay, kita macam biasa, sebelum tips pertama, nak trade, kita tengok yang paling kanan dahulu. Indikator apa yang sesuai tuan nak tahu ni. Okey, tak apa. Nanti saya akan bagi tahu. Jangan risau. Saya bagi tahu slow-slow. Pelan-pelan. Pelan-pelan. So, kita tengok paling kanan dulu. Itu tips pertama paling penting. Tengok paling kanan dan kita tengok kedudukan harga di mana. Kalau saya, selalunya saya tengok pada weekly dulu. Dan saya tengok, okey, saya letak line. Okey, line. Dan bila kita letak line ni, kita lihat sebelah kiri dia apa cerita. Ada something yang berlaku tak sebelah kiri. Dan saya letak line di weekly dahulu dan saya turun pada daily pula. Kita lihat di daily apa cerita market. Okey. Kalau ikutkan, kalau nak tahu tips dia lah. Bila kita lihat di sebelah kiri, menunjukkan tiada apa, maksudnya kosong, zero. Zero tu bermaksud tiada resistance. Kalau ikutkan ada orang cakap support resistance, sekarang ni tiada resistance pun. Maksudnya tak ada kekangan market nak orang kata jatuh ataupun terlanggar batu besar kat sini. So bila tak ada, kita boleh expect the market will go up. Dia akan pergi sini. Dia akan pergi sini, nampak tu? Dia akan pergi dekat situ. So kita boleh target in kalau daily ini tips dia, ada 1 batang, 2 batang, 3 batang candlestick. Kurang-kurang ada 5 hari atau minggu ni dia akan naik dulu sampai situ. Okay, kalau kita nak buat support atau resistance yang betul, pertama sekali, ni tips Tips pertama kita perlu tahu tentang impulsif. Saya rasa ramai dah belajar tentang impulsif. Impulsif tu adalah pergerakan yang macam ni kita tengok. Ini impulsif. Ni impulsif. Okay, impulsif tu adalah bila harga dapat lepas resistance dan dia mendaki. Nampak tu? Nampak kuning-kuning tu? Maksudnya hijau, itu impulsif. Ini dikira sebagai impulsif 1 dan impulsif 2. So impulsif dia menaik. So bila impulsif dia menaik, menunjukkan harga tengah uptrend. Dia akan sampai, maksudnya dia akan cari magnet ni. Kita kena faham support dan resistance, macam ni resistance, dia ibarat magnet. So bila dia magnet, maksudnya impulsif tu akan keep on going up. Dia akan keep on going up sampailah dapat magnet tu, baru dia akan start buat pattern dan jatuh. Jadi, persoalan yang cepu mas, sekarang ni gold nak ke mana? Okey, pertama sekali, yang paling penting, bila kita dapat impulsif tu, contohnya di sini, impulsif, dia lepas resistance ni, nampak tu? Bila candlestick dapat lepas dan hijau, kita buat satu line kuning di situ. Bila kita buat line kuning di situ, kita tahu harga ataupun trend masih lagi uptrend. Bila tengah uptrend, kita dah tahu dah target dia ke mana. Inilah kita punya, katakanlah di sini KL. Di sini Pulau Pinang kita, PP kita. So kita dah tahu dah apa-apa hal pun, dia akan naik. Dia naik. Dan di manakah kita akan buy? Di mana kita akan beli? Okay. Macam mana kita nak tahu dah beli? Sebelum tu saya nak tahu, clear tak dengan penjelasan saya tentang support dan resistance ini dan impulsif ini? Clear tak dulu? Baru saya cerita tentang di mana kita nak beli. So pertama sekali, dia ada resistance di sini, maksudnya sini impulsif. Dia ada match. Matching dia pertama adalah impulsif, match kedua adalah resistance berada di atas. Jadi benda ni akan keep on going up sampai ke atas. Dan kita pergi pada H4 pula. Kita buka H4. Okay, H4. Ini menarik ni H4 ni. Kalau kita tengok pada H4 punya kedudukan pula. Okay, ini tips lagi satu. Market ataupun harga sebenarnya kalau nak trade lagi cemerlang dalam trading ni, dalam forex ni lah, paling penting adalah kita melihat apa dah jadi sebelum tu.
contoh dia di sini, harga dah jadi tongkat ali dekat sini. Market dah terbang ke atas, kasar. Tapi selepas tu dia jatuh dan dia cuba nak try lagi sekali, tak boleh. Apa maksud dia? Maksudnya ada sedikit kelemahan untuk naik dah. Dia akan naik juga. Tapi sekarang ni dia nak buat retracement ataupun jatuh. Jadi kalau saya akan buy macam biasa. Kita punya sistem adalah buy low, sell high. Okay. So kalau macam pendapat saya, kita pakai Bollinger Band sahaja cukup. Okay, nampak dia? Ini adalah Bollinger Band punya setup, iaitu period 20, division 2, iaitu orang kata basic ataupun default punya setting. Kita tekan saja OK. Dan kita lihat ini line impulsif tu. Apa, Bet? Sekejap kita mute dulu. OK. Kita lihat dekat sini. Bila line impulsif tu, ni daily ni tau. Ni daily punya. So, bila kita tengok dekat time frame H4, kita nampak trend masih up. Yang tu penting. Pastikan, ni tips paling penting, pastikan line tu dah siap ada. Line tu dah siap ada. Dan bila line tu dah siap ada, kita buat paling bawah line tu. Sini line kan. Kita cari candlestick yang ada dekat line tu. Ambil sinilah. Okay. Di situ. Permulaan line tu di situ. Ini yang tadi kita buat kat daily Dan apa-apa lebih daripada line ni, kita consider dia tukar trend. Itu paling penting. Maksudnya impulsif daily ni kalau dia jatuh, dia membuat impulsif ke bawah lagi satu arah market yang baru. Jadi kita jangan buy kat sini. Ini sekadar tempat berjaga-jaga. Jadi itu first step dan second step. First step adalah, saya ulang balik, kita matchkan impulsif ni dengan, saya ulang balik, step pertama, matchkan nombor 1 iaitu impulsif. Impulsif dia kat atas. So setuju dia nak naik. Dia akan sampai pada resistance ni. Kita dah setuju ada matching. 1 dan 2 tu match. Jadi kita keep on buying. Kita akan beli dan konsep dia adalah buy low. Okay. Bila kita dah tahu buy low, step kedua adalah mengenal pasti tempat risiko kita iaitu di permulaan impulsif tu. Nampak tu? Kita buat kotak. Apa-apa bawah ni, kita akan membuat cut loss. Jadi, persoalan paling penting yang ramai nak tahu adalah di mana kita nak buy. Okey, kalau saya nak buy, ikut konsep sahaja iaitu kita beli pada low BB, nampak tu. Dia ada top BB. Okey, kita ada 3 line ni kan. Ada satu, ni satu. Sekejap saya tulis balik. Ni satu, ni 2, ni 3. Okey, low BB ni adalah dipanggil LB lah. Low BB, LBB. Ini top BB, TBB. Yang tengah-tengah tu abaikan je lah. Tak perlu tahu yang tengah tu. Kita hanya ambil 1 dan 3 ni saja. Kalau yang bawah ni untuk buy sahaja, bila harga dapat jatuh, cocok di sini, dia akan pergi pada sini juga. Maksudnya low BB ni akan bergerak. Dia akan bergerak. Dia menjadi support dan resistance yang bergerak. Jadi, di manakah yang paling cantik adalah di sini sebenarnya. Nampak? Ada echo, satu echo di sini. Bila harga dapat cocok dekat echo tu situ, kita buy di sini. Okay. Harga untuk kita buy adalah, saya bagi harga. Harga untuk buy untuk gold adalah 1855.65. Kita buat gold 1855.65. Okeylah. 18, sekejap. Saya tulis balik. Gold 1855.65. Itu untuk buy area. Yes. Hari pula. Area. Yes. Itu tempat area kita nak buy paling cantik. Sebab saya di sini satu saya nampak adalah satu support yang kuat untuk buy dan dia match dengan low BB. Maksudnya tak semestinya dia turun, dia kena dekat sini kita buy. Kita dah tahu situ adalah area support. Dia match lah support resistance kita dengan low BB ada di situ. So dia turun sini, kita boleh buy. Itu pendapat saya. Okay. Clear tak berkenaan goal ni? Kalau clear, kita teruskan lagi. Semua clear ke?
Ini pendapat saya, gold masih uptrend. Simple. Dia uptrend dan dia punya impulsif semua ke atas. Nampak line kuning tu padam ni. So itu tempat harga buy kita. So ada apa-apa persoalan tak tentang gold ini? Masih impulsif semua ke atas. Weekly impulsif ke atas. Maksud saya impulsif ke atas. Nampak dia break resistance sini. Itu impulsif ke atas. Di weekly. Daily pun impulsif ke atas. Dan H4 pun masih impulsif ke atas. Jadi dia trending sangat strong. Dan kita tahu mana destinasi dia nak pergi. Dia naik turun. Dan dia naik turun. Dan dia naik sampailah sini. So banyak lagi goal nak naik. So kita buy sahaja ikut sampailah kita untung banyak. Saya punya ni. Okay, so ada persoalan tak? Apa-apa persoalan boleh bagi tahu, boleh tanya. Kalau tak ada kita teruskan tak? Boleh tak? Ha. Ada ke? Ada ke? Boleh teruskan. Alright. Jadi kita teruskan dengan tadi apa? Apa dia? USD Canada ya? USD Canada kan? Sekejap kita tengok. UCAD. Alright. Jadi UCAD. Kalau kita tengok pada UCAD ni, saya sebenarnya kalau ikutkan saya lah. Kita tengok dari hari tu saya target UCAD ni. UCAD ni sebenarnya nak naik dah ni. Sebab kita lihat first, ingat step pertama kalau kita nak trade, saya bagi step by step dulu. Pertama kita tengok yang paling kanan dahulu. Nampak tu? Ni paling kanan. Tak cantik lah warna merah. Bukan warna pink lah. Nampak paling kanan? Okay, itu yang paling kanan punya pergerakan. Maksudnya dia tengah turun. Dia tengah turun, turun, turun dan turun. Dan kita letak line harga paling rendah dia pernah capai iaitu di sini. Kan nampak line tu warna pink. Dan bila kita lihat di sini, kita tengok kiri dia apa cerita. Dan selalunya kalau saya akan cari, okay, saya nampak di sini. Oh jauh saya punya ni, line tu. Nampak tu? Okay, saya suka kalau ada tempat yang ada 3 kali jarum panjang dekat situ. Itu sangat strong. Jadi, bila walaupun dia sampai dekat situ, tak semestinya kita boleh buy terus. Kita perlu lihat pada time frame kecil. Bila dia dah sampai destinasi dia di sini, nampak tu? Tengok, sekejap saya padam balik. Destinasi dia di situ. Alright, nampak tu? Dia dah sampai destinasi dia di situ. Dah nampak gaya macam nak naik. Nampak gaya lah nak naik. Kita tak boleh nak buy terus. Kita hanya perlu lihat pada time frame kecil. Tengok pada daily pula apa cerita. Okey, untuk daily ni kita lihat dekat sini. Kalau daripada segi jarum sebelum ni, nampak ni, jarum ni yang paling tergantung, maksudnya sebelum ni jarum dia sampai situ dan dia try lagi sekali dekat situ, nampak tu, dan dia cuba lagi sekali di sini. So dah 2 kali dia cuba tak lepas-lepas. So itu petanda untuk reversal yang cantik. Dan apabila kita lihat dah 2 kali dia tak lepas-lepas harga yang ini, nampak tu, dia tak lepas-lepas tu. So kita boleh expect market mungkin akan reverse dan kita tengok pada time frame H4 untuk reversal pattern yang ada. Contoh sekarang ni kita melihat pada UCAD. Okay, UCAD ni sebenarnya kalau kita tengok pada time frame H4 ni pun, kita lihat dekat sini, kita tengok apa dah jadi. Dia dah buat low, maksudnya paling rendah, tapi selepas tu dia tak boleh nak buat lebih rendah lagi. Okey, untuk mengkonfirmkan cerita untuk buy, saya akan sarankan kita punya buy adalah di sini. Okey. Bab support resistance ni, okey, saya nak cerita sikit. Siapa nak tahu lebih lanjut tentang support dan resistance yang strong? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Saya bagi tahu malam ni. Kalau nak tahulah, kalau tak nak tahu tak apa.
Saya. Alright, yang lain? Yang lain? Saya. Okay, saya nak bagi satu rahsia sikit. Yang lain? Alah, takkan dua orang je nak tahu. Saya, lagi saya. Okay, dia sebenarnya support resistance. Adakah ini resistance? Siapa boleh bagi tahu? Betul tak itu resistance? Okay, resistance yang strong adalah apabila ada satu candlestick yang tinggi ataupun besar. Selepas tu dia jatuh. Nampak tu? Maksudnya di sini, harga turun. Sekejap, saya lukis yang elok-elok sikit. Dia turun. Tiba-tiba, pum, dia naik sebatang. Okay, bila dia naik sebatang ni, kita, okay, ada something dekat sini. Maksudnya, itu menunjukkan satu resistance yang kuat. Okay. Dan selepas tu, ini petanda yang pertama. Petanda nombor dua adalah ada sebelah dia ada jarum yang panjang. So, bila ada jarum yang panjang tu, paling panjang lah. Senang cerita, kalau nak lagi tips dia, senang je. Tengok jarum paling panjang yang ada dekat resistance sebelah kiri atau kanan dia. Yang ni resistance dia yang kuat. Kiri atau kanan dia mana jarum paling panjang ke atas. Itu untuk resistance tau. Kalau support, jarum panjang bawah. Ingat tips dia, kalau resistance ataupun harga tertinggi, kita cari jarum paling panjang ke atas ke atas. So kita tengok di sini ada satu jarum yang paling panjang di atas. Dan apa kita boleh buat adalah letak je dekat situ. Yes, kita letak je di situ. Kalau kita lihat di situ, apa-apa jadi pun kejap lagi kalau dia break, confirm. Saya boleh cakap confirm tempat tu untuk buy. Dia break ataupun dia pecah satu batang candlestick, dia turun, dia lepas saja ni, dia akan try balik, maksudnya dia pergi balik situ nak dapatkan harga tu balik, kita boleh beli. Kita buy. Lama buy ni, confirm lama. Kan, expectation saya, dia akan naik kurang-kurang sampai sini dulu. Line kuning lah saya buat. Line kuning, mana line kuning? Alright, kuning. So, sampailah situ, berapa ratus pip ni? Adalah lebih kurang 220 pip. So, expectation saya jangan lepaskan peluang ni. Jangan lepaskan peluang ni. Just tulis UCAT dan ambil harga ni. Saya bagi harga ni 1.20943. Siapa boleh tuliskan dalam chat untuk kawan-kawan kita yang lain? Boleh ke? Tolong tuliskan. Itu kalau resistance yang paling strong saya nampak. Kalau break tu confirm buy je. Buy sampai atas. Kalau kita layer pun, contohlah mesti ada kaki layer punya kan. Naik, kita buy, lepas tu buy. Tak ada masalah. Confirm naik. MM je lah jaga. So ini satu orang kata signal magic. Signal yang mantap bagi saya. Sebab nanti, alright, terima kasih Abang Zulhairi Omar. Dan di situlah tempat kalau dia break saja, buy, kita continue buy. Memang sangat strong. Dan saya jangkakan dia akan break. Itu je paling penting. Okay, pastikan besok insyaAllah UCAT saya nak masuk juga. Mungkin saya akan masuk. Kalau dia break, saya masuk sekali. So, sama-sama kita masuk. Boleh? Boleh semua? Boleh ke? Senyap semua. Kenapa tak dengar suara? Syafiq Nasir. Admin minta tolong dengan Syafiq Nasir. Kesian tak dengar suara. Alright, cantik. Terbaik. Jadi, selepas tu apa pair yang kita nak tengok selain daripada UCAT? Tadi dah gold kita dah cover satu. UCAT kita dah cover. Lain? Apa yang lain? Cuba bagi cadangan sikit. Kita nak berbincang beramai-ramai. Nah, Nasdaq 100. Rasanya Nasdaq 100 dekat MFM ada ke? Admin boleh tanya sikit. Tak silap saya tak ada Nasdaq. Tak ada. Tak adalah. Maaf, tak ada Nasdaq 100. Kalau nak tengok juga kita kena buka trading view. GU. Tak apa, Nasdaq 100 tu nanti kita tengok kejap lagi. Kan kita tengok kat trading view. Okey, kita ambil GU dengan EU
Kita ambil GU dan EU. Abang Zuhairi, jap Kita tengok GU dulu. Favorite orang ramai ni. Okey, kalau tengok pada GU, apa yang saya nampak adalah yang pertama saya ulang balik step. Step dia tak susah. Ini tips saya yang keberapa pun saya tak ingat. Tips paling penting adalah kita nak buat analisa adalah jangan lebih daripada 5 minit. Tengok, faham, nampak, tengok, uh, nampak dan faham. Lepas tu baru analisa. Kalau tak faham, tak nampak, jangan analisa. Itu paling penting. Dan kita tengok dulu, macam saya akan mulakan dengan yang paling kanan dahulu. Kita pergi dekat paling kanan di situ. Dan kita letak di situ satu line sebab harga pernah naik sampai situ. Dan kita matchkan dengan sebelah kiri. Kita perasan, cantik, ada resistance. Dia dah sampai destinasi dia. Kita tengok pada daily pula pun sama juga. Dia dah sampai destinasi dia di sini. So dah beberapa kali dia sampai high tu. Barulah kita tengok jangkaan market kita. Tengok paling kanan. Kalau kita tengok paling kanan, pertama sekali impulsif dia masih hidup. Nampak tu? Motor masih hidup. Kita tengok di sini ada satu impulsif. Impulsif tu dia masih hidup dan tapi dia tak boleh lepas line di sini paling kiri ni. Walaupun impulsif, kita kena tengok juga impulsif tu lepas tak harga tertinggi sebelum tu. Dan nampak gaya tak lepas. Dan kita tengok time frame yang lagi kecil untuk mengkonfirmkan jalan cerita dia. Kalau kita tengok di sini, harga tak melepasi dua kali. Satu sini dan kali kedua di sini. Kalau kita tengok, kita ambil je dekat situ. Dah dua kali buat double top. Jadi, bila double top keluar, apa yang kita nak mula ataupun apa expectation kita? Siapa boleh beri input sedikit? Apa kita nak buat kalau dah keluar double top? Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Sini ada satu, dia tak lepas. Kali kedua pun tak lepas. Dan kita tengok nak menguatkan teori kita lagi. Nampak line kuning tu Perhatikan line kuning tu. Perhatikan, kita scroll belakang. Sini pun tak lepas. Dan di daily lepas tak? Di daily belakang, mana line kuning kita? Pun tak lepas-lepas di sini. So, bila tak lepas, maksudnya apa? Maksudnya nak jatuh. Ini satu dan ini satu. Dua kali. Jadi, kita akan draw untuk menyenangkan jalan cerita dia. Kita lihat sekarang ada impulsif kuat di sini. Resistant. Nampak tu? Resistant. Dan kita akan membuat sell. Kita dah tahu dah, semua konsep dah dapat. Semua analisa kita dia dah sampai top weekly, dah sampai top daily, dah sampai top H4. Semua top dia dah belasah, high dia. Jadi kita akan tunggu impulsif di time frame kecil. H4 pun dah keluar impulsif. Dan impulsif kecil. Dan kalau nak tips, saya malam ni banyak tu nak bagi tips. Okey, tips untuk kita sell di mana? Okey, pertama sebelum kita sell, kita perlu tahu risiko kita. Di sini adalah impulsif, betul tak? Yang line kuning ni adalah impulsif disebabkan dia lepas harga terendah ni. Itu adalah impulsif. Jadi bila dah jadi impulsif, kita letak satu kotak di atas dan kita letak line untuk risiko kita. Apa-apa pun lepas line tu, kita akan cut loss. Kita nak sell ni. Kita nak sell. Sebab impulsif H4 dah downtrend, dah turun menunjuk penurunan. Aku nak turun ni. So, kita ada risiko kita di atas tu. Jadi, di manakah nak sell? Itu soalan yang paling penting. Jadi, kita tengok pada H4. Nampak H4 ni dah ada satu impulsif. Betul tak impulsif? Siapa setuju dengan saya itu impulsif? Siapa setuju? Siapa setuju? Kalau setuju, tulis setuju. Semua setuju ke? Okey. Jadi,
Bila semua dah setuju, kita akan setuju 101%. Okeylah, bolehlah ada lebih 1%. Okey, bila kita dah tahu dekat situ ada impulsif, kita buka H4 dan kita tandakan line impulsif tu di sini sebab tu dia dah munculkan diri. Perhatikan line kuning yang ke bawah tu, saya tukarlah. Minta pendapat kalau apa kita letak. Kita letak aqua lah. Okey, aqua. Okay. Color ni aqua ya. Okeylah. Ni color aqua. Aqua ni menunjukkan impulsif ke bawah. Jadi kita nak ready untuk sell. Dan kita pergi dekat H1. Kita perlu tunggu di sini. Maksudnya di top BB. Bila di top BB, nampak tak macam saya cakap tadi? Ada satu indication yang bagus. Ada candlestick yang besar. Lepas tu ada jarum yang panjang. Paling panjang yang kita nampak di situ. Dan kita letak je line situ untuk sell. Nampak? Nampak gaya tempat yang sama kita letak tu. Dia dah pernah test dekat sini. Mungkin dia akan test lagi satu. Sama juga benda tu dia berada. Maksudnya dia berada di top BB juga, nampak tu. Saya lukis baliklah top BB ni. So bila harga dapat cocok dekat sini, kita lakukan sell. Itu paling penting untuk sell. Jadi siapa boleh ambilkan harga untuk GU kita untuk sell? Harga GU untuk sell 1.41673. Tolong minta tak apa, saya zoom sikit bagi semua nampak. Itu point untuk sell GU, GBP USD. Kita akan sell di situ sebab ada top BB di situ. Simple. Impulsif di H4 menunjukkan downtrend dan di H1 ada di top BB iaitu sell high. Yes. Terima kasih Abang Farul. Okay, clear bab GU? Bab GU clear? Kalau clear kita pergi pada EU pula. Alright semua clear? Kalau clear tulis clear. Minta sikit respon. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat kita malam ni. Clear? Alright, cantik. Kita pergi pada EU pula. Apa kita kita tengok pada EU, apa cerita EU? Macam biasa tu buka weekly. Okay, weekly sekarang ni kita lihat di sini. Ada satu, okay, kita tengok paling kanan dulu macam biasa. Kita lihat yang paling kanan iaitu di sini. Bila kita lihat paling kanan, impulsif dia ke atas. Dan ini harga paling tinggi dia pernah capai. Dan kita match dengan belah kiri kita. Belah kiri kita maksudnya ada satu di sini. Dan satu di sini maksudnya ada resistance yang kuat di situ. So expectation kita adalah mungkin dia akan reverse ataupun membuat reversal market. Dan kita lihat pada daily. Alright, cantik betul. So daily, daily kita tengok. Dia tak melepasi jarum ni. Nampak tu? Dekat situ dah banyak kali dia try, tak boleh. Ada beberapa hari dia cuba tu. Ada 1, 2, 3, 4 hari dia duduk kat situ bersusun-susun. Ini menarik. Dan kita pergi dekat H4. Tengok apa jadi di situ. Adakah dia, okay, dia sideways sebenarnya. Tapi walaupun sideways, dia tak, saya beritahu sedikit. Bila kita nak tahu ada berlakunya double top ni maksudnya dia tak boleh melepasi harga tertinggi yang sebelum tu. Dia menjadi dua tempat dia cuba nak tembus tak lepas. Itu dipanggil double top. Tapi double top ni kita nak trade, kita kena tunggu dia jadi double top dulu. 1 dan 2 dulu baru kita boleh masuk selepas itu. Itu dipanggilkan rule untuk double top. Kita tak boleh main masuk je. Double top dan double bottom akan berlaku pada support resistance yang time frame besar sahaja. Okey, jadi apa yang kita perlu lihat sekarang ni untuk melihat daripada satu sudut impulsif, di sini kita lihat sini impulsif dia sebelum tu, impulsif naik dan berlakunya impulsif yang turun di sini, nampak tu? Berlakunya impulsif turun. So di H4 dah berlaku impulsif yang turun. Kalau kita nak tahu berkenaan lanjut tentang impulsif ni, saya akan cerita lebih lanjut dalam kelas kita akan datang. Sebab malam ni kita lebih pada overview, kan? Overview.
Jadi, first, kita dah tahu H4 ada impulsif keluar. So, impulsif ke bawah, apa kita nak buat? Kita nak sell lah. So, bila impulsif dah keluar ke bawah, okay, saya bagi tips lagi satu. Banyak tips. Okay, kita buka pada time frame H1. Alright, jadi tips saya untuk kita trade adalah, wow, menarik ni. Menarik. Okay, tips dia adalah lebih kepada kita lihat di sini ada orang kata pattern. Kalau kita tengok satu pattern pergerakan H4, contoh H4 H4 ni ada satu orang kata ni impulsif dan kita tengok H1. Bila dia H1, siapa pernah belajar pasal engulfing? Engulfing ni bermaksud candlestick merah dapat makan candlestick hijau. Itu saja. Itu engulfing biasa. So, engulfing ni kita selalunya kalau kita nak entry, kita perlukan candlestick yang sebelum tu. Nampak? Yang hijau tu, nampak ni yang saya bulatkan ni. Hijau tu dah dimakan oleh merah. Kenapa ambil dekat situ? Yalah sebab harga memang dekat situ. Nampak line tu. So, bila harga dah capai dekat situ, saya ambil atas ni. Ini harga terkini. So, bila kita tengok dekat sini, yang hijau dapat dimakan oleh merah. So, kita ambil candlestick hijau tu sebagai resistance kita. So, kita ambil, letak je. Alright. Dah sampai dah pun. Okay, dah sampai. Dan dia berada di top BB. Baru match. Dia kena matching tau. Trading ni kena matching. Dia tak boleh standalone. Dia kena ada dua benda setuju dalam satu masa. Barulah kuat. Okey, kita lihat dekat sini ada satu engulfing dan di situ ada satu resistance. Nampak line aqua ni menunjukkan H4 punya impulsif. Maksudnya harga nak jatuh lagi. Sekarang ni sesuai untuk sell. Pendapat saya untuk sell, kita boleh buat dalam pukul 10. Pukul 10, andai kata dia masih lagi tak lepas line kuning ni. Line kuning ni nampak 1.22216. Kalau dia tak lepas-lepas lagi sampai pukul 10, boleh sell lepas ni. Itu paling penting. Okay, dapat harga tu. Semua dapat ke harga tu? 1.22216. Kalau tak lepas harga tu, kita boleh sell terus pukul 10 malam. Kejap lagi 10 minit. Okay, clear semua berkenaan Euro USD kita. Di sini nampak kotak tu. Siapa nak tangkap gambar pun boleh tangkap, tak ada masalah. Boleh tangkap gambar. Dan sebelum tu saya lupa nak cerita risiko kita. Risiko kita di mana? Risiko kita nampak ni impulsif. Permulaan impulsif tu kita letak jarum paling panjang kat atas dia tu, jarum dia. So apa-apa pun lepas jarum ni, lepas daripada kotak ni, itu stop loss kita. Maksudnya kalau dia lepas ni, dia naik lagi lepas, itu stop loss kita. Tapi kemungkinan nak berlaku tu payahlah. Sebab ni sangat dah keluar impulsif di sini. Dah ada penunjuk yang dia akan jatuh. Okay. Clear semua? Kita tengok pukul 10 kejap lagi macam mana. So, apa lagi pair yang kita nak tengok? Kita ambil lagi satu pair untuk kita melihat, tengok ramai-ramai. Okay, ada ke? Minyak atau gold? Gold tadi dah ni dah sebenarnya. Gold tadi kita dah bagi tahu gold mana tadi gold? Gold kita akan buy dia di line 1855.65 itu untuk buy. Itu gold kita. Sebab gold masih lagi uptrend. Minyak. Beramai ke trade minyak dalam ni? Minyak agak volatile. Saya tak gesarankanlah trade minyak sangat. Okay, tak apalah kita trade currency. Banyak currency lah, senang sikit. So ada yang trade ada currency suggestion tak? Suggestion currency apa kita nak trade? Minta pendapat sikit. Ada ke?
Ah, ada ke? Ada ke? Sifu, boleh ulang gold beli berapa tadi? Gold, okay, minta tolong siapa? Okay, jap. Saya akan bagi 1855.65. Itu untuk buy gold area di situ. Kalau kita tengok USD CHF, USD CHF kita tengok pada time frame U chef, U chef, U chef. Okay, weekly U chef pun menarik ni. Menarik. So U chef kalau kita tengok pada time frame weekly menunjukkan masih pergerakan dia ke bawah, maksudnya impulsif dia ke bawah. Nampak tu impulsif dan impulsif ke bawah, tapi kita lihat di sini tiada, dia dah sampai satu tempat yang strong untuk support. Kalau saya tengok dekat sini lah. Kalau kita tengok pada time frame daily pula, kita lihat pada daily, daily pun sama juga, dia dah sampai dekat area yang support yang strong. Kalau kita tengok, kita buat weekly dululah. Letak satu kotak dekat situ. So dalam satu candlestick ni menunjukkan support yang kuat untuk weekly. Untuk monthly dah impulsif ke atas. Weekly ada satu support di situ. Dan daily pula, kalau kita tengok dekat sini, kita perlu tunggu dia lepas taklah dia membuat reversal di time frame daily ataupun H4. Kalau di H4 ni kita lihat, dia tak melepasi lagi yang di sini punya pergerakan, nampak tu satu. Dan di nombor 2 tak lepas-lepas lagi. So kita tunggu apa jadi dekat sini. Adakah dia melepasi tempat ini? Jadi kalau dia tak melepasi, dia naik. Kalau dia naik dan dia lepas jarum paling panjang di sini, kotak ni, kita boleh buat execution buy di situ. Maksudnya sekarang, U-Chef ni kalau pendapat saya lah, apa yang saya nampak, dia belum ada confirmation untuk naik lagi. Tapi untuk kita bagi confirmation tu, kita perlu harga perlu melepasi resistance yang ada jarum panjang ni. Nampak tu? Nampak tu resistance. Ni H4 Bila harga membuat impulsif di sini, barulah kita membuat order lah, membuat order. Sebab sini dah ada satu kebocoran impulsif. So nampak likely lah kemungkinan kalau dia pecah sini, dia pecah je, confirmation untuk buy tu dah ada di zone yang saya buat ni. Dia break je dan dia buat pergerakan naik sedikit di sini. Itu pendapat saya tentang U-Chef. Untuk reversal tu most likely nampak lah untuk buy tu. Ada nampak lah dia punya pergerakan tu. Cuma nak confirmation dia belum confirm lagi. Itu je lah paling penting untuk USD CHF. Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Clear pasal U-Chef ni? Clear ke pasal U-Chef ni? Clear, alright. Jadi, kalau contoh U-Chef, okay. Clear, alright. So, sekarang ni, okay, kita dah cover semua major pair, kebanyakan major pair. So, kita akan buka pada sesi soal dan jawab pula. Ada apa-apa soalan dan pertanyaan boleh tanya saya sekarang. Kita buka sesi soal jawab. So kalau ada apa-apa kemusykilan ke, tak faham ke pasal apa-apa, boleh tanya terus. Saya buka mic. Saya buka mic untuk siapa-siapa boleh bertanya. Boleh tanya directly dalam chat ataupun boleh tanya melalui mic. Boleh tanya, kita berborak lah macam radio malam-malam. Boleh tanya-tanya soalan. Okay, ada soalan ke semua? Kalau ada, boleh ajukan persoalan. Ada ke? Ada ke? Nak tanya pendapat untuk set TP. Tuan set berapa pip? Okey. Okey, first saya nak tanya Tuan Zuhairi. Tuan Zuhairi nak set TP ni macam mana? Daripada segi aspek Tuan ni jenis trader yang macam mana? Saya nak tahu juga.
Sebab kalau kita macam saya entry pada H1 dan H4, saya tengok impulsif saya. Contoh kiraan impulsif saya di sini adalah daripada H4 ni lah. Contoh saya buat H4 ni kan. Dari sini ke sini lebih kurang dalam 90 pips. So bila saya sell, saya target lagi 90 pips untuk saya TP. Saya ikut pada jarak impulsif saya yang pertama tu dulu. Itu cara saya lah. Tapi kalau nak tips macam mana nak lagi cantik bab TP untuk siapa-siapa yang baru dalam trading, lebih kepada amalkan sikap 20 pips. 20 pips tutup, 20 pips tutup. Janji dapat 20 pips pun cukup. Kita belasah 20 pips, 20 pips kalau dah 20-30 kali dah berapa kan? Just kita nak practice dan lama-lama confident untuk hold position tu akan datang. Itulah maksud kalau bertanya dengan saya lah berkenaan take profit tu. Okay, ada lagi soalan ke? Ada soalan lagi ke pada yang lain? Yang lain? Okey, semua semua senyap je. So tak ada soalan ke? Nak tanya, square kena sama size dengan candles resistant ke? Okey. Okey. Ya, betul. Dia at least kalau kita nak buat resistant, kita kena ambil jarum panjang tu. Jarum tu kalau kita ambil, kalau body dia kecil, kita ambil jarum panjang. Kalau macam kadang-kadang saya depend juga keadaan. Macam saya buat di H4, kalau candlestick tu saya ambil je satu batang candlestick tu satu square. So itu satu resistance yang strong. Just